Dua soalan barangkali kita share, kita berbagi di sini, kerana perlu banyak yang tahu, yang nak tahu itu maksudnya. Pertama, ada satu kes seorang anak gadis, tetapi anak ni dilahirkan di luar nikah. Dia lahir di luar nikah. Dia punya adiknya itu bukan luar nikah, kerana ayah dia dah nikah. Berarti kan anak yang kedua anak kandung lah. Anak yang pertama itu anak luar nikah. Nah, bila ayahnya meninggal dunia, anak ni dah gadis lah, dewasa, nak nikah. Bila nak nikah tu qadi tanya lah, siapa wali perempuan. Kerana tak mengaji, kerana tak belajar dan tak bertanya, main tunjuk je lah. Walinya adiknya lah. Cakap walinya adiknya. Itu qadi pun tanya, ini adik beradik kandung ke? Oh, kandung lah. Takkan wali nak tanya lagi, dah adik beradik kandung apa? Okay. Diijab kamu. Nikah. Aku nikahkan engkau dengan Syanu yang emaskan sekian. Dijawab, aku terima nikahnya gini, selesai. Dah. Apa yang terjadi? Bila satu saat si perempuan, ibu dari perempuan ini dengar sarahan tentang sah atau tidak sahnya nikah anak luar nikah. Saya jelaskan begini. Sah tidak adik dia tadi jadi wali? Saya jawab tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan adik beradik kandung, tapi adik beradik satu ibu. Anak luar nikah dia bernasab kepada ibu, bukan kepada ayah. Dia tidak boleh berbintikan ayah yang mengamili ibunya, itu tak boleh, haram hukumnya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak sah pernikahannya. Itu pelajaran buat semua orang lah. Pelajaran buat semua orang. Jadi memang dia adik-beradik, betul. Tapi tak boleh jadi wali kerana dia satu ibu. Nasabnya satu ibu, bukan satu bapa. Kerana bapaknya di luar, kerana anak yang pertama itu anak yang di luar nikah. Itu perlu diingatkan. Itu satu. Yang kedua, soalannya, seorang laki-laki menikahi seorang janda yang punya anak. Yang punya anak. Lalu si laki-laki ini bercerai dengan perempuan ini. Kahwin tercerai lah. Lalu setelah bercerai, anak perempuan ini kan dah gadis ni. Anak perempuan yang janda tadi, bukan anak laki-laki, bukan. Si laki-laki ini tak hendak menyalam si perempuan, anak tadi, anak tiri lah. Dia tak hendak salam. Alasannya apa? Dah bukan muhrim, kerana aku dah cerai dengan mak kau. Itulah dia. Ini perlu pun diluruskan balik. Sahabatku, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang janda, bila ibu ini, saya ulang balik, bila seorang laki-laki menikahi seorang janda, janda dia punya anak perempuan. Kalaulah si laki-laki ini telah bersetubuh dengan isterinya, maka automatik anak perempuan itu tidak batal wuduknya. Dengan syarat dia sudah jima dengan imak si perempuan ini. Tapi kalau dia belum jima, belum bersetubuh, batal. Walau dia sudah bercerai sekalipun, tetap tidak batal. Itu. Walaupun sudah bercerai. Begitu. Kadang-kadang ada orang tak tahu, dulu aku kahwin dengan mak kau, sekarang dah lain, kau jadi orang lain balik. Betul, bukan. Kecuali dia belum bersetubuh. Kalau mak, contohnya begini, dia nikah pukul 9 pagi, janda ni ada perempuan, gadis pula anak dia. 9 pagi nikah, pukul 11 meninggal mak dia, macam mana? Belum sempat setubuh lagi, dah meninggal.
laki-laki ni boleh nikah dengan anak dia. Boleh, kerana belum bersetubuh. Gitu. Oleh kerana itu, mari kita jangan malu bertanya, jangan malu belajar. Baik. Hari ini sudah masuk Zulhijjah. Mudah-mudahan jemaah haji Singapura yang berangkat tahun ini selamat sampai ke tanah suci, balik dengan selamat, membawa haji mabrur, mabrurah, dan kita yang berada di sini yang belum pergi haji, semoga Allah mudahkanlah urusan kita, dimurahkan rezeki kita untuk sampai juga ke tanah suci Mekah dan Madinah, insyaAllah. Baiklah jemaah yang berbahagia, sahabatku yang tercinta, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 105 yang bercerita tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan beliau Ibrahim alaihissalam berkata, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi kepada Tuhanku, dia menunjukkan aku. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Ini dulu. Ini doa bagus untuk diamalkan. Nanti di rumah boleh buka Quran, surat As-Saffat ayat 100. Surah As-Saffat ayat 100, sebuah doa yang baik kita amalkan bagi kita mak bapak lah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Soalannya apa? Siapa tu anak soleh? Soleh tu apa soleh? Selalu cakap, ya Allah, jadikanlah amalku amal soleh, isteri soleha, anak yang soleh. Bila orang tanya sikit mengamuk, apa itu soleh? Soleh-soleh lah, banyak tanya pula dah. Bukan begitu, orang tanya jawab baik-baik. Kalau tak tahu, aku tak tahu, yang aku tahu soleh, soleh, dah selesai. Ya kan? Kadang-kadang kita beradab, orang tanya, Pak Cik, apa makna anak soleh? Anak soleh-soleh, anak baik. Itu selesai. Apa itu amal soleh? Amal soleh lah. Begini, saya kasih bayangan, boleh faham. Ini mikrofon, gunanya apa? Untuk saya bercakap, walaupun cakap saya pelan, tapi boleh kuat terdengar, bermanfaat. Betul, ada manfaat. Nah, manfaat itu disebut soleh. Kalau saya bercakap tak keluar suara, tak jadi besar suara saya, maka mikrofon ni tak ada manfaat, maka disebut tidak soleh. Kalau boleh faham, handphone ini gunanya untuk apa? Untuk kita komunikasi dengan orang yang jauh, boleh dekat, boleh dengar. Kalau saya call isteri, call kawan, boleh call, boleh cakap, berarti bermanfaat handphone itu, soleh dia. Kalau saya call, tak boleh, cakap pun tak dengar, handphone ni tak bermanfaat. Maknanya apa? Anak yang soleh adalah anak yang bermanfaat. Amal yang soleh adalah amal yang bermanfaat. Isteri yang soleh, isteri yang bermanfaat. Nah, itu dia. Senang jawapannya. Anak yang soleh, anak yang bermanfaat. Buat siapa? Buat agama, buat orang tua, buat keluarga, buat masyarakat, buat negara. Itu dia manfaat. Maka disebutlah dia anak soleh. Bukan nama dia soleh, kan? Oh, dia solat rajin, ngaji rajin, tapi berkelahi pun rajin, itu belum soleh namanya. Jadi amal soleh apa?
amal yang ada manfaatnya bila kita buat, baik manfaat di dunia apatah lagi manfaat di akhirat. Jadi doa Nabi Ibrahim itu apa? Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Fabassarahu bighulamin halim. Maka ketika anak itu sudah sampai baligh, walamma balagha mausa'ya, bila anak itu baligh, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Okey, saya jelaskan satu-satu dulu. Di Ibrahim minta anak yang soleh. Ibrahim itu diambil dari dua kata Abi Rahim. Abi bapa, Rahim penyayang. Jadi yang namanya Ibrahim itu makna dia bapa penyayang, bukan bapa penendang. Nama dasar Ibrahim tapi garang dengan anak boleh tahan. Itu tak sesuai lah nama dengan itunya, ya kan? Ismail itu berasal dari bahasa Ibrani. Isma itu artinya mendengar. Il itu sebutan Tuhan bagi orang Ibrani. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, Allah mendengar. Disebutlah Ismail, Allah mendengar. Baik, saya nak jelaskan sedikit. Kenapa sampai Ibrahim disuruh menyembelih anak? Itu soalannya. Baik, dijelaskan, dikatakan bahawa pada satu hari dalam riwayat, Nabi Ibrahim ini adalah seorang orang kaya. Dia punya hewan ternak tidak terhitung jumlahnya, tak terhitung. Berapa? Tak tahu. Berapa luas padang pasir itu semua ternak dia. Bahkan anjing yang menjaga ternak dia tu, yang menjaga je 12,000 ekor. Itu yang menjaga berapa dia punya ternak. Nah, pada satu hari Nabi Ibrahim telah menyembelih 1,000 ekor domba atau kambing. 1,000, bukan sikit. 1,000 ekor domba dia bunuh. 300 lembu, 100 unta. Itu kalau sekarang duitnya berapa tu? Satu kambing berapa? Singapura 350 kali 1,000. Boleh tahan. 1,000 kambing dia ada sembelih, dikorbankan dia. 300 lembu dia sembelih, 100 unta dia sembelih. Nah, malaikat yang melihat kejadian itu terkagum-kagum. Semua pada kagum. Dan mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, engkau telah sembelih 1,000 ekor kambing, engkau sembelih 300 lembu, engkau sembelih 100 unta, banyak sangat. Engkau tak takut miskin? Engkau tak takut rugi ke? Itulah soalannya. Engkau tak takut rugi ke? Di sinilah manusiawinya muncul. Sifat manusia termuncul. Ini pelajaran bagi kita supaya hati-hati. Apa kata Ibrahim? Bila malaikat cakap, engkau tak takut miskin, engkau dah potong 1,000 kambing, 300 lembu, 100 unta, banyak tau. Kau tak takut susah ke? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku kalau dah Allah yang suruh, ini dia cakap dia tu, maka kita hati-hati bercakap. Aku jangan, kalau dah Allah yang suruh, jangankan kambing 1,000 lah, jangankan lembu 300, unta 100 ke, itu jam dia belum ada anak tu. Belum. Andai kata Allah bagi aku seorang anak laki-laki, seorang aja anak aku, Allah suruh sembelih, double confirm aku sembelih. Itu dia. Itu yang Allah nak buktikan nazar ni. Betul tidak? Dia sudah cakap, andai kata Allah suruh aku sembelih anak pun, aku sembelih lah.
Maka ketika itu Allah tuntut, falamma balagha ma'u sa'ya, bila anak tu dah tumbuh sedikit dewasa lah, dah tahulah mana air panas, mana air sejuk, dah tahulah mana yang sakit, itu dah tahu semua. Maka dia bermimpi. Mimpi pertama itu pada 8 Zulhijjah. Mimpi pertama 8 Zulhijjah. Di dalam mimpi itu dia disuruh menyembelih anaknya. Pagi-pagi dia bangun, betul ke mimpi aku ni? Betul kan ni perintah Allah atau mainan tidur? Sebab mimpi itu kata orang kita mainan tidur. Atau perintah. Ragu dia. Sama ada ni betul perintah Allah atau tidak, dia ragu. Ragu itu disebut tarah. Harinya Tarawiyah. Yang orang sebut hari Tarawiyah, hari Tarawiyah 8 Zulhijjah. Itu kenapa? Karena itu saat Nabi Ibrahim masih meragukan tentang kebenaran mimpinya. Besok malam mimpi lagi, mimpi yang sama. Dia disuruh menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim yakin sudah ini perintah Allah, maka dia ambillah kebijaksanaan yang disebut Arif, harinya Arafah. 9 Zulhijjah. Harinya disebut Arafah. Nabi Ibrahim kenapa? Karena pada waktu itu dia paham, dia arif, diambillah kebijaksanaan. Lalu apa katanya? Dia panggil anaknya. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku mimpi dalam tidurku. Anni azbahuka fanzur maza tara. Aku mimpi dalam tidurku menyembelih engkau, macam mana pendapat engkau? Ini ilmu satu. Apapun yang menyangkut masa depan anak, kita kena tanya anak. Sebab ini masa depan. Nabi Ismail punya masa depan. Dia nak kena sembelih. Macam mana pendapat engkau? Kalau kita ayah kadang-kadang anak tak suka sekolah sana, aku cakap sana lah. Tu mana boleh gitu, tanyalah pendapat engkau macam mana. Kalau bapa jodohkan kau dengan Rokayah, tanda lah Pak. Kau jangan tanda. Kau ndak kata ndak, bapa sukakan dia. Macam mana? Tak boleh begitu. Tanya macam mana pendapat kau. Itu baru betul. Ya. Nah, apa kata Nabi Ismail? Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapa, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Dan insyaallah, semoga Allah mendapati aku menjadi orang yang sabar. Allahu Akbar, punya anak ni yang soleh ni. Ikut kata bapa. Cuba anak kita. Anak kita panggil lah. Ibrahim, Ismail, sini kejap. Bapa cakap ni. Apa Pak? Malam tadi bapa mimpi. Bagus mimpi Pak. Besok Sabtu nombor dalam otak. Cakap mimpi langsung masuk nombor. Macam mana kita ni? Panggil anak Ismail, bapa mimpi. Mimpi apa Pak? Mimpi bapa menyembelih engkau. Anak pun tengok bapa ni. Biar betul Pak. Bapa salah mimpi agaknya ni. Saya ingat bapa sembelih lagi bagus. Bapa dah lama pun. Bapa disuruh sembelih. Budak sekarang bukan Pak. Dia melawan. Saya nak jelaskan dulu. Nabi Ismail ni punya ibu Siti Hajar. Ya, Hajar. Kita sulit mendapatkan isteri macam Hajar ini. Susah. Untuk ukuran sekarang saya katakan susah. Kalau ada jarang, ada pun tak tahulah. Saya cakap susah ada. Saya kasih contoh. Dalam keadaan hamil, mengandung, berapa jauh perjalanan dari Palestina ke Mekah? Jauh. Sampai di Mekah, di
Jam Mekah belum ada apa-apa. Apa ada? Belum ada Zam-Zam, belum ada apa ya. Tower belum ada, Darul Tauhid hotel belum ada, restoran belum ada. Semua barang padang tandus semua. Baru sampai, berbulan-bulan jalan kaki. Baru sampai, tiba-tiba Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Palestina. Balik lagi, tinggalkan isterimu. Bayangkan, seorang kat Mekah. Siti Hajar cakap apa? Kalau engkau pergi, engkau tinggalkan aku dengan siapa? Aku tinggalkan engkau dengan Allah. Karena dia isteri soleha, ya sudah. Kalau sudah engkau titipkan aku dengan Allah, aku yakin dengan Allah, pergilah. Ambil. Tak ada bas, tak ada restoran. Tinggalkan seorang. Tapi suami yang cakap, dia ikut. Isteri kita, bawalah pergi Lakin. Pergi Lakin. Lantai 2 kedai nasi. Lantai 3 shopping. Betul tak? Duit kasih. Sekali dapat WhatsApp, awak kena balik sekarang. Penting. Cakap dengan isteri. Dek, abang kena balik Singapura. Tak boleh tidak. Awak shopping lah dulu, awak makan lah dulu. Nanti balik seorang Langsung isteri tengok wajah lelaki. Hai, tak sayang gigi bercakap. Kita kena bagi marah. Pergi, datang 2, balik seorang-seorang mengamuk dia. Marah. Kita datang 2, pergi, balik seorang-seorang. Mana boleh? Lawan dia. Tapi apa ilmunya? Ini. Karena Nabi Ibrahim itu soleh orangnya. Jadi intinya apa? Kalau ingin isteri itu ikut cakap kita, kalau ingin mendapatkan isteri soleha, ingin mendapatkan anak yang soleha, jadilah seorang suami yang soleh. Itu dia. Jadilah seorang suami yang soleh. Kadang-kadang dah soleh pun suaminya, isterinya pun masih juga degil. Apalagi tak soleh. Suami isteri ni, mungkin dia berat solat. Tapi bila tengok suami solat, lama-lama dia datang solat, terpanggil solat ajak. Tapi kalau suami tak solat, isteri solat, isteri ajak suami, atau suami suruh isteri kau solatlah kau. Kata isterinya, alah, abang tak solat pun, abang lain pula dah. Orang suruh solat, dia tak solat, itu macam mana? Jadi jangan berharap nak dapat isteri soleha kalau kita suami tak soleh. Tak mungkin bayang-bayang lurus kayu bengkok, tak mungkin. Nak bayang-bayang lurus, jadilah kayu yang lurus, itu betul-betul. Istrinya ikut. Bahkan istrinya itu siapa tu? Hajar itu. Itu dulu khadamnya. Apa dipanggil? Maid lah kalau bahasa sekarang. Pembantu dia lah. Itu yang pinang dia siapa? Isteri tua dia. Namanya Sarah. Siti Sarah. Subhanallah. Siti Sarah ni belum ada zuriat. Sementara Nabi Ibrahim nakkan anak. Maka dia pilihkanlah ni. Ambillah ni. Penikah dengan Siti Hajar ni. Suami yang, isteri yang punya pinang kan. Isteri kita ada gitu. Cakaplah kalau berani. Kalau ada isteri cakap, abang nak nikah lagi, biar saya pilihkan. Langsung merdeka. Salam satu Malaysia. Jangan, kalau ada lah. Jangankan nak kahwin, baru nyanyi madu 3 dengan muka dah beradang. Senangnya dalam hati kalau beristeri 2, mulai menjeling kawan. Macam mana? Apa lagi nak kahwin? Baik. Jadi Nabi Ismail cakap apa? Sembelih, lakukan. Kalau itu perintah Allah, aku sabar. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Ini namanya dialog. Jadi perlu dengar cakap anak, anaknya syarat. Apa syaratnya?
Pertama, asahlah pisau tu tajam-tajam supaya tidak banyak menyakitkanlah, tak menyakitkan sangat. Yang kedua, tutup mata saya dengan kain supaya tak nampak muka bapa. Sedih saya tengok bapa. Kata bapa tengok saya pun sedih. Okay. Yang ketiga, bapa waktu berjalan itu nak pergi ke tempat penyembelihan, bapa jalan dulu, saya di belakang. Kenapa? Sebab kalau saya jalan dulu, bapa di belakang, bapa akan tengok saya, takut nanti tak sampai hati. Itulah ilmunya. Itulah hukum. Kita jalan dengan orang tua jalan dulu, kita di belakang. Supaya apa? Supaya kita tengok langkah orang tua itu. Allahu Akbar. Dulu bapa aku gagah jalan dia, sekarang tengoklah, betulkanlah dia. Datang rasa sayang, rasa hormat, tengok orang tua jalan tak menggigil-gigil. Dulu bapa aku ni terror, samsing kampung dusun, siapa tak kenal dia, ya kan? Sekarang tengoklah, menggigil jalan tu. Anak sekarang dia boleh pekik mak dia, cepatlah mak dah, pas dah 2 lalu, dia boleh bentak mak dia lagi. Betul. Suami dengan isteri bergaduh, sekarang pergi mahkamah syariah, siapa jalan dulu? Suami jalan dulu, jalan isteri. Kalau isteri jalan dulu, balik jawapannya. Kenapa tak sampai hati? Kalau dah isteri jalan dulu, kita tengok. Nak lepaskan sayang, tak lepas macam mana, ya kan? Macam makan buah simalakama. Makan mati mak, tak makan mati bapa, dibiarkan mati awak, kacau dah ni. Itu hukum. Jadi kalau jalan sama orang tua, bagi dia jalan dulu. Kita belakang. Kita tengok dia jalan. Okey, kata Nabi Ibrahim, aku turuti. Pagi-pagi, ya, malam tu dia dah asap. Parang tajam-tajam, tajam sangatlah. Dia asap pedang, parang. Pagi-pagi cakap dengan isteri dia, ajar, aku nak buat Ismail. Di jalan-jalan kejap. Tengok-tengok pemandangan. Siti Hajar dia percaya dengan suami dia. Percaya. Bukan macam isteri kita. Di jalan, aku je tak percaya je. Betul. Bang, gimana bang? Di Batam. Batam buat apa? Adalah ikut majlis selawat. Percaya ke dia? Apa bang? Majlis selawat? Tak salah ke? Walaupun betul ikut ustaz, walaupun ikut betul sebetulnya dia betul-betul pergi ikut majlis selawat, betul. Tapi isteri cakap, betul ke? Kalimat betul ke itu masalah. Tapi Hajar orang luar biasa. Dia yakin suami dia tak pernah bohong, dia tak pernah tipu kata orang. Ya kan? Dimandikan Ismail lengkap-lengkap, bagus-bagus, itulah. Pergi. Itu jamlah setan punya kerja. Itu yang terjadi, lempar jamrah itu. Melempar setan. Kalau sekarang jangan tanya pula. Jadi lempar setan, batu kecil ustaz, mana terasa? Bukan begitu. Kalau Nabi Ibrahim betul lempar setan. Kalau kita bukan melempar setan, melempar sifat-sifat setan yang ada dalam ni. Jangan salah faham pula. Ada macam cerita kawan. Dia ni something. Kaki judi memang something habis. Kaki judi, mabuk lagi. Sekali dia menang judi banyak, dia nak pergi haji pak. Pergi duit judi tu. Sampai kat Muzdalifah ni cerita. Sampai Muzdalifah kan kutip batu. Muzdalifah kan kutip batu. Orang ambil kutip batu kecil-kecil je. Sebab kalau besar tu makruh. Dia tanya, untuk apa batu kecil-kecil? Lempar setan lah, baling setan. Apa? Batu kecil setan, tak ada rasa je. Ni kau tengok, sebesar penumbuk batu di bawah dia. Bukan 170. Ini kalau ini setan kena memang teruk dia buat. Something je lah. Begitu dia sampai dekat Jamarat, orang baling, dia pun baling dia paling kuat lah. Kali dia baling, batu dia berpusing dekat, berpusing balik pusing dengan dia balik. Tangkap dia sekali
tangkap, dia buka, ada tulisan besar-besar, sama-sama something, jangan baling dia. Setan komplain, sama-sama something, jangan baling. Astagfirullahaladzim. Itu baik. Sesampainya di situ, di tempat pemotongan, jadi kalau kita di Mina, siapa yang pernah ke Mina dah mulai perasa lah. Ada istana raja kan di bukit tu, pandang bawah sikit aja, kiri ada batu putih, ada nampak batu putih. Di situlah penyembelihan itu terjadi. Jadi kalau kita di Mina, kita tanya mana istana bukit, nampak istana bukit, turunkan mata ke bawah sikit, turunkan ke bawah sikit, hadap ke kiri sikit, nampak batu putih. Itu dia, macam batu Padang Arafah tu lah, tapi tak besar sangat macam itu. Di Jabal Rahmah tu kan ada batu kan, macam itulah, tapi tak sebesar sangat itulah. Jadi sampai sana, apalagi Ibrahim pun terlungkupkan Nabi Ismail, tutup mata dia. Dia pun letakkan pisau yang tajam di leher dia. Bila dia tarik, tak lut, tak mempan lah. Itu yang Nabi Ibrahim heran. Asal tak boleh pula ni, macam kebal gitulah. Ibrahim heran. Dah satu malam aku asap, boleh tak lut. Jadi ada batu di situ. Dalam riwayat dia kata ada batu. Itu batu, pisau tu dia pukul ke batu. Batu tu pecah, belak. Terkejut. Ibrahim terkejut. Pada anak aku tak lut, pada batu boleh pecah. Lalu batu tu bersaksi, sungguh kalau kepada aku Allah izinkan, pada anak engkau belum Allah izinkan. Disitulah Nabi Ismail bangun, Allah, Bapak, bukalah tutup mata ni, dan jangan telungkupkan aku, telentangkan. Mungkin Allah mengira kita tidak ikhlas. Lalu dibukalah mata Ismail, ditelentangkan dia. Ketika nak ditarik, pada saat itu juga Allah perintahkan malaikat Jibril mengambil hewan korban. Hewan korbannya siapa? Anak Nabi Adam yang dulu pernah berkorban, dan korbannya dinaikkan ke surga, dan korban itu dikembalikan ke dunia. Itu dia. Lalu begitu ditarik, malaikat tarik Nabi Ismail, disorongkanlah domba yang tadi. Maka yang tersembelih apa? Domba. Bila Ibrahim buka mata, dia tengok yang disembelih domba, dia tengok anaknya sebelah. Lalu Ibrahim mengatakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi Ismail mengatakan walillahil hamd, walillahil hamd. Sahabatku yang berbahagia, jadi itu kisah penyembelihan Nabi Ibrahim AS. Apa hikmahnya kita tengok? Allah waktu menciptakan manusia, ini terjadi dialog. Allah panggil malaikat. Sini. Kau tengok. Kau tengoklah. Itu Ibrahim, dia sembelih anak dia tahu. Dia sembelih anak dia untuk apa? Karena ikut perintah aku. Dulu, tu lebih kurang itulah. Dulu masa aku nak ciptakan manusia, kata Allah, engkau orang cakap apa? Aku cakap, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku nak buat manusia di muka bumi. Kau cakap apa? Qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa ciptakan manusia? Manusia tu bergaduh je, bertengkar, tumpah darah. Kau cakap dulu kan. Tapi kau tengok sekarang, kau tengoklah. Dia ikut perintah aku. Ini sebagai jawaban. Lalu malaikat mengakui. Jamaah yang berbahagia, kita sekarang ini tidak suruh nyembelih anak, tidak. Ini hewan korban, domba. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Ya khiyaru ummati yutahun wa siraru ummati la yutahun.
Sebaik-baik umatku, kata Nabi, umatku yang mau menyembelih hewan berkorban. Dan seburuk-buruk umatku, dia tidak mau berkorban. Man kana sa'atun falam yutahih falyamut insa yahudian wa insa nasranian. Barang siapa yang diberikan kemampuan rezeki, kata Nabi, tapi dia tak mau menyembelih hewan korban, maka matilah macam Yahudi atau Nasara. Terserahlah. Dalam hadis yang lain, man kana sa'atun falam yutahih falyukribanna musallana. Siapa-siapa yang Allah berikan kemampuan rezeki tapi tidak mau menyembelih hewan korban, apa kata Nabi, tak payah datang masjid kami lah. Artinya Nabi kecewa di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kadang-kadang rasa malu kita pada Allah bila kita sampai nanti di akhirat, ya, kita beli handphone mampu, beli motor mampu, beli kereta mampu. Bila beli korban, tak mampu dah. Itu yang susah. Ya kan? Malu kita kadang-kadang. Oleh kerana itu, sahabatku, bagi yang belum buat ibadah korban, tempahlah ibadah korban. Ya. Tak kira nak tempah di masjid boleh, nak tempah dengan saya boleh, nak tempah dengan ustaz lain boleh. Yang penting dia buat ibadah korban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat